apa sahabat yang saya kasihi sekalian, pertamanya syukur kehadrat Allah, panjang lagi umur kita sehinggalah ke hari ini. Dan sebelum kita nak mulakan kuliah ni, kalaulah boleh kita mutekan dulu suara masing-masing di rumah sana supaya lancar ini. Cek juga kat mana dia belum mutekan jemaah kita ni. Saya tengok seorang-seorang. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih, baik. Saya hari ini sebelum kita nak mulakan kuliah kita ini, saya nak ucapkan selamat hari Bapa. Ya, hari Sabtu, hari Ahad, minggu ketiga setiap bulan Jun ni. Tu pun ada orang tanya juga. Dia kata apakah hukum kita sambut hari Bapa, hari Ibu. Ya, hari wanita, hari laki-laki. Dan ditanya juga kat mana dalilnya. Pertamanya, kita orang Islam ni tahu tidak adalah perayaan yang besar melainkan dua hari itu sahajalah. Hari Raya Aidilfitri, Hari Rayanya Haji. Hari yang diangkat sebagai hari kebesaran atau sambutan yang lain tu, Hari Merdeka ke, ya, ataupun Hari Malaysia ke, dah sekarang ada Hari Malaysia. Ini semua sekali kita tahu satu hari nak mengingatkan saja peri pentingnya perpaduan ke, ataupun sekejap tuan-tuan ya, saya tengok dulu. Tolong mutekan suara masing-masing tuan-tuan. Kalau tidak, habis sikit masa saya ni untuk cek seorang-seorang siapa yang saya belum mute ni. Tolong mute dulu suara masing-masing. Okey, baik. Jadi bila ditanya tentang hukum sambut hari Bapa, sambut hari Ibu dan lainnya, kita ni dah maklum dah hari raya yang sebenar-benarnya tak adalah melainkan dua hari tu, Aidilfitri dengan Aidil Adha. Tetapi ada hari lain ni sebenarnya ada sebab, musabab, ya, disambut ataupun diiktiraf hari itu. Seperti hari ni orang kata hari Bapa ni. Melainkan nak beri satu suntikan semangat. Kita ingat kepada pengorbanan-kah, kebesaran-kah, jasa-kah. Jadi atas dasar itu, hukum menyambut hari-hari seperti ini adalah dibolehkan. Ialah harus, bukan kata sunnah dan sunat, tidak, tetapi harus untuk membawa kita kepada ingatan kepada ibu bapa, kepada kemuliaan bangsa, kemuliaan negara, jasa-jasa orang-orang dulu berkorban, hari pahlawan, sebagainya. Jadi saya jawab umum dah tu soalan yang ditanya sejak semalam lagi oleh jemaah kita. Baik. Hari ini kita nak sambung pengajian tafsir kita dan saya menjangkakan Ustaz Wali kata kita habiskanlah Ustaz hari ini 2-3 helai saja lagi tu, insya-Allah. Kita nak mula ayat berapa dah hari ni? Ayanda Haji Hazanan, kita nak mula ayat berapa hari ni ni? Muka surat kita. Ya. Muka surat berapa dah kita hari ni jemaah saya sekalian? Ustaz. 356 ya. Betul Ustaz. Okey, 356, baik. Kita baca atas sana tu. Az-Zamakhsyari berkata. Zamakhsyari ni ulama tafsir kita lah. Jadi ada tafsir Zamakhsyari,
Tafsir yang kita baca ni tafsir Al-Munir oleh Wahbah Az-Zuhaili, ada tafsir Tabari, Qurtubi, banyak tafsir. Bahkan tafsir ni pula ada jenis-jenis dia. Ada tafsirnya berbentuk isyari, walaupun setengah sarjana menolak manhaj isyari itu. Tetapi ni berkait dengan aliran disiplin sekolah masing-masing lah, pengajian masing-masing menyebabkan berlakunya terima atau tak terima tu. Tapi nak beritahu, Az-Zamakhsyari ni salah satu orang ulama tafsir, dipetik kata-katanya. Katanya bahawa dari ayat di atas boleh diandaikan dua makna. Ayat mana tu? Ayat yang kita baca minggu yang sudah, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah tu. Celupan Allah, siapakah yang lebih baik corak budayanya, celupannya daripada Allah. Hanya kepadanya kami menyembah. Dan ayat berikutnya tu, am taquluna inna Ibrahim, sampai habis tu. Ya, dua ayat ni. Jadi Zamakhsyari kata bahawa dari ayat di atas boleh diandaikan dua makna. Pertama, tiada siapa yang lebih zalim dari ahli kitab kerana mereka telah menyembunyikan persaksian ini sedangkan mereka mengetahuinya. Maknanya antara orang yang disebut jelas dalam Al-Quran yang zalim, walaupun Tuhan tak panggil mereka kafir, musyrikin, Tuhan panggil lagi ahlul kitab. Tu kalau kita tengok uslub Al-Quran ni, kenapa tak dipanggilnya ahlul kitab tu sebagai orang-orang kafir ataupun orang-orangnya musyrik, tetapi digunakan gelaran tu ahlul kitab. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, sampai habis ayat itu. Katakanlah Muhammad, bila bertemu ahlul kitab tu, ya, baik Yahudi kah, baik Nasrani kah, panggil mereka ta'ala, mari. Ahlul kitab, mari. Maknanya bila disebut dengan gelaran ahlul kitab ni, salah satu bentuk panggilan itu membawa kepada apa? Nak sedarkan mereka ni bukan orang sembarangan, bukan orang jahil, bukan orang tak ada ilmu, bahkan ahli kepada kitab. Cuma masalah mereka apa dia? Bukan mereka tak tahu. Tahu. Kalau tengok ayat Al-Quran, ibu bapa sekalian, subhanallah, benarnya Quran. Ya, betulnya nas Al-Quran. Kalau kita perhati, tadabbur ya, tadabbur, perhati. Cuba tengok. Anak Nabi Ibrahim berapa orang? Sekalian Nabi Ibrahim orang? Dua orang. Menurut Muslim, menurut kita. Walaupun menurut Yahudi Nasrani ramai lagi. Sebab mereka percaya Ibrahim ni berkahwin dengan 3 orang. Pertama kahwin dengan Sarah. Tu yang dapat Ishak tu. Isaac tu. Tapi dapat lewat sikit daripada Ishak. Kedua berkahwin dengannya Hajar. Barulah dapat Ismail. Walaupun ibu yang kedua tapi beliaulah anaknya yang sulung. Ketiga kata Yahudi Nasrani, Ibrahim ada menikah lagi. Seorang lagi. Dengan keturah nama ni. Tu yang banyak orang-orang Melayu kita. Saya duk perhati sejak akhir-akhir ni. Bukan akhir-akhir ni sangatlah. 10 tahun kebelakangan ini, ramai juga di kalangan pengkaji kah, penceramah kah di Nusantara kita ni jenis minat sangat ilmu apa dia? Eskatologi tu. Apa dia eskatologi ni? Ilmu pengkajian akhir zaman. Ayah Haji Hasnan bila sebut eskatologi ni ilmu kaji tentang Ya'juj, Ma'juj, Imam Mahdi, apa lagi tentang tanda-tanda akhir zaman, apa berlaku dulu turunnya Nabi Isa nanti bagaimana keadaan. Jadi ramai orang cenderung sekarang bila dengar nak cerita akhir zaman, hadis fitan, penuhlah masjid, penuhlah online. Orang nak dengar. Seakan-akan lepas ni apa berlaku. Ada dalilnya daripada hadis Nabi SAW. Cuma kita bimbang kadang-kadang dalil dibaca betul, syarah dia hurai itu tak betul. Antaranya disebut apa dia?
bila Nabi Ibrahim dikatakan berkahwin 3 orang tu, saya sebut orang Islam percaya Yawin 3 orang ni selain daripada Sarah, selalu disebut dalam Old Testament, dalam the book of Genesis, dalam bab takwin, dalam Alkitabul Muqaddas, Bible itu. Bible. Boleh dengar jelas ke suara saya? Saya rasa rugi kalau point Sangkut. pas. Boleh dengar je. Sangkut-sangkut Ustaz Tok. Putus. Ya. Okey. Beri masa saya 20 saat untuk baiki sikit apa-apa yang boleh dibaiki di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ibu bapa sekalian, apakah boleh dengar sekarang dengan jelas suara saya? Alhamdulillah Ustaz, okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, baik, saya ulang semula ya. Kak Umi Kalsum, Abang Muhammad Basri, saya ulang semula. Baik. Sejak akhir-akhir ini saya katakan banyak kita dengar ceramah kah, YouTube kah tentang pembentang, pengkaji, penceramah yang menyampaikan ilmu berkenaan eskatologi. Apa dia ilmu eskatologi ni? Ilmu pengkajian terhadap akhir zaman. Ya, Ya'juj Ma'juj, ya, tentang Dajjal nak mari bila, tentang Imam Mahdi di bai'ah, Nabi Isa nak turun. Jadi ilmu kajian terhadap apa berlaku akhir zaman, ramai sangat orang minat, ramai orang dengar. Dan dibawa hadis Nabi, betul ada hadis yang sahih menceritakan tentang Imam Mahdi, cerita tentang Nabi Isa nak mari pula, Jesus will return tu, nak mari pula kepadanya. Kita membimbing orang Islam bersyariat dengan syariat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam macam kita sekarang, mematahkan salib dan sebagainya. Jadi hadis ada, cuma bimbang sikit ibu bapa sekalian, kena taruh kebimbangan juga. Cara disyarah, cara dihurai itu kadang terkeluar daripada hadis. Hadis dibawa betul, dihurai itu lebih panjang daripada hadis yang Nabi beritahu. Contoh ni yang kita sebut sekarang berkait ayat ni. Ibrahim alaihissalam. Ada berapa orang anak? Setahu kita, dan itulah keyakinan kita berdasarkannya Al-Quran, berdasarkannya hadis Nabi. Apa dia? 2 orang. Pertama Ismail, anak sulung. Walaupun maknya Ismail Hajar itu isteri kedua. Keduanya Isaac, Ishak. Walaupun datang daripada isteri pertama Ibrahim, itulah Sarah. Jadi daripada 2 bangsa ini melahirkan Bani Ismail dengan Bani Israel. Tetapi bila kita dengar rata-rata ada setengah penceramah, pengkaji, dia kata kita orang Melayu ni keturunan Keturah. Bani Keturah. Tengok dia sebut tu. Soalnya kat mana dalil Keturah ni diambil? Dalil tentang Ibrahim berkahwin dengan Keturah. Kata Yahudi dengan Nasrani, Ibrahim berkahwin lebih daripada 1. Kalau Islam percaya 2 orang, Sarah dan Hajar, kami Nasrani Yahudi percaya 3 orang. Siapa? Sarah, Hajar, ni yang nak sebut ni Keturah tu. Jadi asas kita ambil tu sehingga mengatakan, menyandarkan orang Melayu ni Bani Keturah tu pun asasnya bukan daripada Islam, tetapi daripada perjanjian lama, the book of Genesis ataupun babut takwin, Alkitabul Muqaddas, Bible Arab itu belakang ni banyak Bible. King James Version, New King James Version, New Translation Version, Mormon Bible yang dianggap Kristian sesat pun simpan juga. Saya simpan tuan, pada saya bahagia benda ni. Ya. Jadi bila disebut Bani Keturah,
Tu kita kata, keturah ni pun bukan asas daripada dalil-dalil Islam kita. Walaupun Islam beranggapan mana-mana benda tidak berkait dengan akidah, sekalipun ada dalam perjanjian lama, Old Testament, dan ada dalam New Testament, Bible itu, bukan Injil. Injil lain, Bible lain. Walaupun Islam berpandangan kalau tak berkait akidah, sebaliknya nama-nama boleh diterima, tetapi biarlah jelas satu benda kita nak terima. Jadi apa yang saya nak kata tadi, cuba tengok Al-Quran benar, Al-Quran ni betul. Bila Al-Quran sebut tentang Ishaq, adik pada Ismail, dia sebut apa? Ishaq ni satu orang yang alim. Ya, keturunan Ishaq ni keturunan yang very knowledgeable, cerdik pandai, very high level education, cerdik. Sebab tu bila disebut kepada Ishaq, Quran canda kepada kalimah alim, Ayanda Haji Aznan, alim, bijak. Makna betul lah orang Yahudi ni bijak. Ni kelebihan Allah beri, apa boleh buat. Macam ibu bapa sekalian di sini, sama-sama kita ni. Ada hak lebih pandai menjahit, buat tilang kekabu. Hak ni pandai buat kuih-kuih lama, tepung bunga, cendol, lopak tikang, akok, keduk. Macam-macam lah tuan. Setiap orang ada kelebihan ya. Bani Israel. Bila disebut dalam Nas Al-Quran, puncanya Isaac, Ishaq. Bapa kepada Yaqub, Elayah Israel. Allah sandarkan sifat kepada Ishaq, alim, bijak. Tetapi bila disandar sifat kepadanya Ismail, yang menjadi punca Arab, keturunan Arab tu, Bani Ismail. Bani Ismail dari sudut genealogi, nasabnya, salah silah keturunannya. Bila disebut tentangnya Ismail, maka disebut bukan alim tetapi halim. Halam ya'mim. Sesungguhnya Ismail itu halim, anak yang lemah lembut. Halim. Maknanya Allah sebut bila Isaac itu alim, bila abangnya Ismail, disebut halim. Sebab tu dalam pengkajian kita tengok Yahudi ni kalau sebut tentang ilmu, dia ada. Sebab tu wajar Tuhan panggil, Tuhan suruh kita pun panggil, ya ahlal kitab, orang ahli dalam kitab. Awak ni bukan orang tak tahu, bukan tak belajar, bukan tak pandai. Ahli kepada kitab. Tetapi kenapa awak buat begini? Kenapa awak tak terima Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sedangkan disebut dalam kitab awak tu, seperti dalam Son of Solomon, ya, chapter 18 tu, hikumamitakim wa kullu Muhammad im Muhammad im zihdudi wi zahra'i baina yadushalaim. Dia baca dalam original language iaitu Hebrew language tu. Muhammad ada tapi mereka reject, tak terima. Sedangkan mereka alim, mereka ahlul kitab. Ini nak katanya perangai orang Yahudi. Perangai ataupun jiwa yang Allah sudah cerita pada kita bukan sekarang ni, sejak dulu lagi. Jadi atas dasar itu, Zamakhsyari itu kata tu yang kita baca tu. Apa kata Zamakhsyari? Tiada siapa yang lebih zalim daripada ahlul kitab kerana mereka telah menyembunyikan penyaksian ini tak terima Nabi Muhammad. Sedangkan mereka mengetahuinya, tahu. Kedua, jika kita sembunyikan persaksian ini, tiada siapa yang lebih zalim daripada diri kita. Orang sepatutnya buat faraid. Wasiat ayah telah sampai, dilipat, disimpan kemas. Oleh lawyer disimpanlah. Kita pun nak tipu harta ayah kita, adik-beradik kita, tergamak dia pergi tukar lawyer, bayar sikit pada lawyer, tukar wasiat, tanda tangan situ, buat saksi palsu. Ni kita panggil khianat. Siapa yang lebih zalim kalau orang sanggup tipu harta ayahnya? Tengok tu. Nak kata ni sekarang, siapa lebih zalim kalau orang tipu wahyu Allah? Yahudi ni dalam bahasa kiasannya, metaphorically dalam bahasanya Yahudi, dalam bahasanya Arab,
mereka ini dipanggil oleh Allah abna'ullah, anak-anak Allah. Tetapi Yahudi bila dengar abna'ullah, dia tahu bukan anak Tuhan beranak. Ini metafora. Sebab itu orang-orang Nasrani yang bukan Yahudi, tengok asal Kristian ni jadi sesat bila penganutnya bukan asal Yahudi yang faham bahasa Yahudi, termasuk tersurat, tersirat, metafora, kiasan. Sebab itu latar belakang wujud agama Kristian ni kat mana? Galilee Sea tu. Ya? Kemudian sampai ke subhanallah ke sebelahnya Rom dan sebagainya. Jadi mereka ni bukan orang Yahudi, tidak faham bahasa Yahudi, tidak faham metafora pun Yahudi. Macam usah kata Yahudi. Sekarang ni kita orang Melayu cuba tengok, budak-budak tak faham dah bahasa kita sindir kah? Kita buat kiasan kah? Dia tak faham dah. Dia tak faham. Jadi sebab tu timbulnya bila sebut abna Allah, anak Allah, mereka yakin anak sungguh. Isa ni anak Allah, son of God. Jesus Christ, son of God. Genealogy of Jesus Christ, son of God. Son of God, son of Adam, son of Allah. Tengok. Ni kerana pertamanya bukan keaslian, kegenuinan bangsa menyebabkan mereka tidak faham bahasa itu. Jadi orang Yahudi dia faham abna Allah, anak Allah, metaphorically orang dekat dipilih Allah. Tetapi orang yang Allah pilih dah. Macam kita lah. Kita pilih anak, kita boleh harap sungguh. Kalau mati, jalankan wasiat ini. Jalankan perniagaan ini. Harta ayah ni banyak. Di luar negara ada. Dalam negara ada. Berapa pound sterling contoh ni. Nak beritahu Pak Ayanda Haji Hasnan. Nak beritahu di sini, siapa lebih khianat? Melainkan orang menyembunyikan kebenaran dan amanah, lebih-lebih lagi berkait syariat, wahyu Allah, ditukar pula. Ia adalah suatu sindiran terhadap perbuatan mereka menyembunyikan persaksian Allah terhadap kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam satu ulama besar dalam bidang kristologi, bidangnya comparative religion, agaknya begitulah bahasa muda sekarang, muqaranatul adyan. Iaitulah Syekh Rahmatullah Al-Hindi, meninggal lama dah tuan, tahun 1915. Saya ingat saya meninggal 1915 atau 1918 sebab karya terakhir ditulis oleh Rahmatullah Al-Hindi pada tahun 1915. Izharul Haq ada di pustaka kita. Izharul Haq. Ya, ada 2 jilid tebal. Ni pakar kristologi yang kaji nas orangnya Yahudi, nasnya orang-orang Nasrani. Dia cerita tentang jelas dalam nas mereka tu walaupun ditukar, ditokok tambah, nama Nabi SAW masih ada. Itu yang kemudian pengkaji selepas Rahmatullah Al-Hindi tu buat buku. Macam almarhum Ahmad Didat kah. Ni antara nama yang orang kenal lah. Sebenarnya ramai ulama Nusantara ni pakar dalam kristologi, cuma orang tak kenal. Lebih pakar lagi daripada Didat. Siapa? Seperti Kiai Haji Bahauddin Mudari, orang Madura kita, Mudari, Madura. Ni kristolog yang terkenal 7 hari 7 malam berdialog dengan Nasrani masuk Islam. Sehingga orang Nasrani kata, kami heran. Heran apa? Macam mana awak boleh hafal di luar kepala? Hafal. Ingat dekat mana tempat. Dia kata, tuan-tuan, Allah Ta'ala membantu saya. Bukan sahaja saya melihat Bible tu dengan mata. Kita tuan-tuan tu dengan mata. Allah membuka basirah saya. Tengok tu. Mata batin saya sehingga saya dapat mengetahui di mana kebatilan itu. Tengok, bila satu alim, bukan saja alim, abid. Dia ada ilmu, dia ada ibadat, hubungan batin dengan Tuhan tu kuat. Oh, Allah angkat karamah, Allah beri kasyaf, Allah beri kasyaf, Allah beri kemuliaan. Kerana nak membantu agama Allah itu. Kiai Haji Bahauddin Mudari. Seperti juga Abdullah Wasi'an meninggal belaka dah. Ni tokoh-tokoh Nusantara kita. Tu bila saya tengok tokoh Nusantara ni ramai alim, ya Allah. Cuma apa boleh buat?
Media ni kalau kita difokus orang tu saja. Tidak tuan ya, kita baca buku. Ramai orang-orang alim di kalangan Nusantara kita ini. Ada satu buku Ayanda Haji Hasnan. Sewaktu tu saya cuba menekuni permasalahan Jerusalem, tanah Jerusalem, kerana David Orok, satu penganut Kristian Katolik Sabah dan pimpinan bagi parti komponen serpihan di Sabah. Di Sabah. Ya. Boleh dengar tuan-tuan suara saya? Boleh Ustaz. Boleh. Kerana Jelas, ada respon jelas. kata tu hilang suara katanya tu. Jelas Ustaz. Baik, terima kasih. Okey. Jelas. David Orok ni satu pimpinan Kristian Katolik, memimpin parti serpihan komponen di Sabah. Bila dia buat satu penulisan ketika itu, seingat saya 6 tahun yang sudah, menuduh orang Islam yang berarak, tunjuk perasaan, berfikir di kedutaan Amerika Syarikat di Jalan Yutan itu sebagai murtad. Sebab apa? Sebab tak patut orang Islam tak terima tanah Jerusalem milik Yahudi sebab sudah disebut dalam Quran kamu ni milik Yahudi. Berdasarkan surah Al-Baqarah yang saya tulis panjang dalam penulisan itu. Apa yang saya nak beritahu? Bila nak jawab isu ini, tak tidur saya malam tu. Saya ni ada satu penyakit tuan-tuan. Penyakit apa dia? Kalau ada orang buat tulis tentang Islam, makna lah macam hina Islam kah? Ataupun salah guna penafsiran terhadap ayat Quran. Apa-apa yang saya tahu, tak tahu banyak, tak tahu. Kalau saya tahu, saya tak boleh tidur selagi tidak jawab. Ni penyakit. Tak apalah. Jadi nak kata apa? Tak boleh tidur, saya tulis. Saya dapati beberapa sekalian. Cuba tengok, Allah ajar kita. Saya baca dalam kitab-kitab besar, ada jawapan, komentar terhadap isu yang sedang kita nak tulis. Saya nak tulis. Tetapi bila saya balik buku nipih-nipih, satu buku nipih di pusaka saya, nipih Islam dan Kristian, nipih je. Ya Allah. 35 muka surat saja. Penulisnya mantan pensyarah dulu, sudah mati dah pun. Dan saya ingat saya buku ini, saya beli di atas warta kita. Ada dulu kedai kecil, balunya, serta anaknya jual tudung. Depan tu dia letak meja kecil buku-buku penulisan Allah yarham suaminya. Saya tengok Allah bernilainya ilmu dalam buku nipih itu. Tak ada dibahas dalam kitab-kitab yang lazim kita guna. Kata Allah. Tu nak kata ibu apa sekalian. Apa dia? Allah ajar kita. Ajar saya lah khususnya. Rupanya, kadang-kadang orang dulu bila dia tulis kitab, nipih saja, nipih, sangat nipih. Kita baca menangis. Kenapa? Ikhlasnya penulis. Kita yang susun bukan tulis pun. Orang-orang sekarang bukan tulis buku. Tuan kata saya tulis buku. Bukan tulis. Sebenar hakikatnya kita hanya mengambil penulisan orang dulu, kumpul di tempat. Syafi'i kata apa, Maliki kata apa, Tabari kata apa, Qurtubi respon macam mana. Kita hanya kumpul. Ini yang disebut oleh Ar-Razi rahimahullah alaih dalam kata-katanya yang terkenal, walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Allahu akbar. Saya baca kata-kata Razi ni menangis. Walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qila wa qalu. Apa yang kamu buat, kita buat ni dalam hari-hari ni bagi penulis lah. Bukan awak karang buku pun. Awak cuma ambil pandangan qila wa qalu. Orang tu kata apa? Ayanda Haji Hasnan pendapat macam mana? Ya, Abang Muhammad Nazri pula respon macam mana? Cuma awak kumpul sahaja. Tumpang keberkatan scholars dulu. Jadi kadang-kadang buku nipih, menangis kita, sayu sedih. Kerana ikhlasnya orang dulu. Antara buku-buku yang nipis ni saya cerita pengalaman saya. Saya baca sampai menangis. Siapa penulisnya? Buku 20 helai muka surat. 20 helai. Ni buku. Tadi buku 30 helai tentang Kristian. Ada beberapa jenis buku di pusaka saya ni nipih-nipih. 20 helai saja pun baca. Ya Allah, menangis kita. Tulisan siapa? Tulisan siapa? Antaranya Allah yarham, tuan guru saya.
Ustaz Datuk Yazid Jaafar. Pak Yazid, Kampung Baru. Allah, ikhlas. Saya pergi dengar, pergi belajar dengan beliau. Dia merata-rata, dia gombok ketika sambung belajar dulu. Nak katanya, kadang orang dulu walaupun nipis, walaupun mengajar tak sebut sangat di situ, tak tahu sangat sebut segini, tetapi ikhlas dia tu. Ikhlas dia tu. Baik. Ya, jadi ahlul kitab dia sembunyikan persaksian Allah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab mereka dan seluruh persaksian Allah yang lain. Saya bacakan kepada beberapa sekalian ni ya. Kita nak perhabis tu hari ni. Ustaz Wali kata dah Ustaz, hari ni kena perhabis juga 2-3 line muka surat. Kalau tak perhabis saya rotang Ustaz, kata Ustaz Wali tadi. Ni saya nak perhabis ni. Baik. Ya, terima kasih Ayanda Mak Syarif Bidin. Terima kasih. Saya bacakan ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah leka dengan amalan kamu. Apa awak buat, jangan fikir Allah Taala lepaskan begitu saja. Yang baik dibalas baik dengan berganda-ganda lagi lebih daripada awak buat. Yang buruk Allah tidak alpa. Dalam kenyataan itu terdapat semacam ancaman yang keras dan teguran yang amat pedas. Golongan para nabi terdahulu masing-masing dengan ganjaran baik mereka. Untuk kamu pula apa yang kamu usahakan dari amalan soleh kamu. Ya, amalan soleh kita ni. Seseorang tidak akan ditanya tentang amalan orang lain. Begitu juga dosa orang lain kita tak tanggung, dosa kita orang lain tak tanggung. Awak tak pakai tudung ayah awak dalam kubur tu seksa, tak betul tu. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Kalau sepanjang hidup ayah dia dah bedal, dah rotang, dah bening, dah debar atas belakang, suruh pakai tudung, tak boleh pakai juga. Keluar rumah, duduk rumah sewa kerana degil. Contohnya. Ayahnya sudah mati, menangislah dia, tapi tak pakai tudung. Adakah ayah dia masih bertanggungjawab dosanya? Tidak. Kalau ayah dia sudah suruh, melainkan ayahnya tak rajin suruh, tak rajin larang. Jadi yang dikenakan kepada ayahnya yang sudah mati itu bukan dosa anaknya, tetapi dosa diri dia juga tidak laksana tanggungjawab. Kena faham tu. Wala taziru waziratun wizra ukhra, tidaklah menanggung dosa satu orang kepada orang lain itu. Ada hadis tentang bagaimana beban dosa orang akan dipikul oleh orang muflis, itu bukan tanggung dosa. Itu akibat sudah habis pahalanya sebagaimana disebut dalam istilah hadis itu muflis. Banyak amalan baik dia buat tapi langsung tak ada kebaikan di akhirat, bahkan ditanggung pula kesalahan orang padanya. Ya. Bahkan ia ditanya tentang amalannya sendiri. Mudarat dan manfaat adalah berdasarkan apa yang diamalkan oleh diri sendiri. Kamu tidak dipersoalkan tentang amalan golongan yang terdahulu dan mereka juga tidak ditanya dan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang kita buat. Inilah kaedah di dalam agama yang diperakui oleh akal yang waras. Tanggungjawab itu bersifat individu seperti mana firman Allah, alla taziru waziratu wizra ukhra wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Bahawa orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang yang lain. Bahawa ganjaran untuk seseorang itu adalah berdasarkan apa yang diusahakannya. Itu yang pelik bila orang Nasrani, dia ada konsep original sin. Al-khati'atul asliyah. Dosa awal, asal. Original sin ni bukan maksudnya dosa yang diwarisi, bukan. Original sin ni maksud dia al-khati'atul asliyah, dosa yang paling awal dilakukan oleh manusia, iaitulah kesalahan dilakukan oleh Nabi Adam AS, makan forbidden fruit, makan buah larangan dalam syurga. Yahudi, Nasrani, Islam percaya Adam makan buah larangan, Hawa makan buah larangan. Itu semua kita dah maklum. Ketiga-tiga agama samawi percaya. Dalam Genesis, dalam kitab Taurat Yahudi pun ada disebut. Nasrani pun percaya, sehingga mewujudkan konsep original sin. Cuma kita percaya bila Adam buat silap, Hawa buat silap,
Takkanlah kita anak cucu, cicit, cuik, capai, lambai, keturunan genealogy of Adam ni kena tanggung dosa Adam yang dulu berapa ribu juta tahun dulu buat tu. Kita lahir tak ada kena-mengena, kena tanggung pula. Kerana kita keturunan bin Adam. Tak betul. Islam je lah. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tak ada ditanggung dosa orang lain kepada satu orang lain. Tetapi kawan-kawan Kristian kita percaya dah Adam dan Hawa buat dosa. Maka anak cucu keturunannya menanggung dosa. Bila saja lahir, that's why mereka ada dibaptize. Kemudian juga ada pula konsep bagi Katolik confess, mengaku, duduk dalam bilik tu. Father, saya minta maaf, saya ada buat salah. Apa salah awak? Saya tidur dalam kuliah Ustaz Datuk Rashidi tu. Contohnya bukan betul ni. Nak katanya ada konsep mengaku pula, dia keluar CJ, dimaafkan pula, diampunkan. Dia satu kawan saya, mantan paderi besar di Kristian dulu, Katolik, dah masuk Islam, dah berkahwin, ada anak dah, kahwin penghujung usia, kerana lama menjadi IFS, International Forgiver Sin, pengampung dosa antara bangsa. Boleh bayang tak? Tukang ampung dosa, IFS, International Forgiver. International bukan peringkat desa ni, peringkat Bandar Baru Bangi ni, tidak. Peringkat international. Allahu Akbar. Bahkan dia kata, aku ni boleh ampun sampai orang dalam kubur tu, aku boleh ampun. Aku boleh ampun. Batil ya, agama batil. Bila kita tahu kebatilan akidah lain, kita rasa syukur, ya Allah, aku dalam cahaya Islam. Ni yang tujuan belajar supaya semakin tergelap nur hidayah itu. Allah sesatnya dia, syukurnya aku. Seperti kata pepatah Arab, apabila satu orang mengetahui susahnya kegelapan, gelap. Orang zaman Jepun dulu, ya, zaman makan nasi lauk garang dulu. Ingat tak? Nak boleh ke api payah, maka dia lebih hargai nikmatnya terang. Kita ni dalam agama Allah, hidayah, nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Bahkan nur kita ni nurun ala nur. Yahdillahu linurihi man yasha. Allah membimbing manusia kepada hidayahnya siapa yang dia nak. Siapa yang dia kendaki. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bila sebut siapa, tak kira siapa. Allah tak kata nabi-nabi sahaja. Allah tak kata orang beriman sahaja. Sesiapa. Sesiapa. Baik. Konsep original sin tu, dosa diwariskan. Ya, lahir dah ada dosa. Cara nak lepas dosa, percaya kepada peristiwa penebusan dosa. Siapa yang dah tebus dosa awak kena terima kasih, kena percaya. Isa bin Maryam, dia datang 2000 tahun yang lalu, disalib pada hari Jumaat. Ya, Good Friday. Yaumul Jum'atul Azimah, hari Jumaat yang agung, Good Friday. Dia crucify and died for our sin for 3 days and 3 nights tu sebenarnya untuk menebus dosa awak yang awak warisi secara tak langsung daripada Adam. So dia sanggup korban dah. Nak balas jasa, terimalah dia sebagai Tuhan dan anak Tuhan. Tengok betapa batil tuan-tuan, ya, batil. Saya pernah tanya kawan Kristian seorang, nama dia Vincent. Ni kawan saya Katolik daripada Singapura. Sampai sekarang masih berhubung, termasuk isu kalimah Allah baru ni pun kita berhubung panjang. Saya kata, Vincent, okeylah kalau original sin tu ada walaupun tak logik. Dosa orang kita pula tanggung. Okeylah sebab benda tu dah ada dalam doktrin Christianity. Soalnya terbentuknya original sin ni kerana Adam makan forbidden fruit. Pertama, soalan yang saya fikir sebagai Muslim, tentu kalau awak nak dakwah orang Islam jadi Kristian macam awak, benda ni orang Islam akan tanya. Saya saja sebut gitu supaya dia terfikir dulu, walaupun orang Islam belum sempat tanya. Saya kata apa? Saya kata, kalaulah betul Tuhan ni penyayang, love, tu orang Kristian dia selalu highlightkan agama love. Kristian ni agama kasih sayang, love. Kalau betul Tuhan ni maha penyayang, takkanlah Adam yang hanya buat salah, makan sebiji buah je pun
bukan bunuh orang, bukan katak orang, bukan bening orang. Dah makan buah je pun sebiji. Tiba-tiba Tuhan hukum sehingga tak diampun sampai ke sudah. Adakah ini dipanggil kasih sayang? Kedua, okeylah kalau Tuhan tak ampun, tapi padan ke? Fair ke? Cara nak ampun dosa Adam yang tak diampunkan tadi, iaitulah hanya makan sebiji buah. Cara nak ampun dosanya hendaklah disalib orang atas tiang salib. Dosa ambil buah. Hukuman pula adalah orang lain, tak ada kaitan dengan Adam. Kena bunuh pula. Allah, saya ketak logik. Ketiga, okeylah andai kata tiba-tiba Allah ampunkan Adam. Sebablah bukan dosa besar. Makan buah, okeylah Adam, saya ampunkan awak. Kalau Adam diampunkan, adakah Isa bin Maryam akan datang untuk disalib, lalu dianggap Tuhan, jasanya besar, sanggup mati atas tiang salib, crucify for our sin? Mana Adam bila diampunkan, Isa tak akan mari. Maka Kristian tidak akan wujud. So nak kata Kristian mesti wujud, doktrin Kristian mesti terbentuk, maka seakan-akan Adam sudah disetak untuk buat dosa dan jangan ampun dosa dia. Adam seakan-akan dikambing hitamkan demi mewujudkan Kristian. Ni saya cakap pada dia. Dari segi logically-nya begitu. Adam tak diampunkan, baru Isa boleh mari untuk tebus dosa Adam. Dan tak fair pun nak tebus dosa dengan mati atas tiang salib sebab dosanya hanya makan sebiji buah. Tapi kalau Adam diampunkan, Kristian tak akan wujud. Sebab Isa tak akan mari tebus dosa itu. Ni buat apa sekalian. Allah, kita Muslim, subhanallah, benarnya Islam, benarnya Islam. Batilnya agama lain, batil. Alaisu kalimah Allah baru ni, buat apa sekalian. Di depan saya, saya sempat menghadiri dua-dua wacana meja bulat. Wacana meja bulat pertama menghimpunkan 23 orang Muslim scholars. Walaupun saya bukan scholars, mereka ajak juga pergi. Saya pun pergilah tengok scholars kita ramai. Ada bidang teologi, ada bidangnya sejarah, ada macam-macam kepakaran. Maka tiba-tiba beberapa hari selepas itu, entah kenapa Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin, dia kontak melalui satu orang. Dia kata, Datuk Rashidi, kita nak minta Datuk datang juga. Kali ini untuk wacana meja bulat bersama non-Muslim scholars. So saya pun datang dah. Ramai non-Muslim scholars. Ada Hindu Sanggam yang tak terlibat dengan kalimah Allah. Mari juga tengok orang kafir ni bila berkait agama, dia berpakat. Kita orang Islam berkait agama, berpecah. Allahu Akbar. Ya. Hindu Sanggam datang. Aliran Katolik, Protestan, Anglican, marilah. Kemudian subhanallah, agama Sikh pun mari juga. Sikh bolehlah kata ada kaitan sebab dalam Granth Sahib Guru, kitab dia tu ada kalimah Allah disebut 20 kali lebih. Allah memang ada dalam kitab orang Sikh, sampai sekarang ada. Cuma bagaimana huraiannya itu bukan masa kita nak sebut. Okey. So saya tanya dua orang most reverend depan saya. Satu Dr. Victor Lee. Reverend Dr. Victor Lee. Orang jujur. Kalau masuk Islam, saya yakin Muslim baik. Dan depan saya seorang lelaki most reverend yang Dr. Louis Biang tu, yang tengah kecoh sekarang. Ucapan dia, speech dia dalam gereja tu tentang nak rebus orang Islam macam katak. Ni dah viral. Rancangan Kristian 25 tahun di tanah Melayu. Allah Akbar. Allah pelihara kita. Saya kata, Father, saya nak tanya you 4 perkara. Apa sebab awak nak guna kalimah Allah? Adakah sebab Allah ni memang ada dalam original language Bible? Hebrew language, Aramaic language and Greek language bagi penulisan New Testament. Old Testament ditulis dalam Hebrew dan Aramaic.
New Testament ditulis dalam Greek language. So dalam original language, sama ada penulisan Old Testament ataupun nak tulis New Testament, itulah Hebrew, Aramaic dan Greek, Allah ni ada ke tak? Tak usah kira Bible Arab tu. Kalau dalam Bible Arab ada pun sesuai lah, sebab memang bahasa Arab Allah. Itu kepercayaan kami. So dia jawab tak ada. Memang tak ada, ibu bapa sekalian. Allah dalam original language bagi penulisan Old Testament, New Testament, tak ada. Ya, mereka panggil Allah ni dalam 3 bahasa asal tadi. Mereka panggil Tuhan dalam 3 bahasa asal ni 10 perkataan. Eloh, Elohim, Yahweh, Adonai, Theos, Hotios, Tontios, Tintios. Tak ada. The original language tak ada. So saya kata, okey, kalau tak ada tak apa. Kedua, saya nak tanya. Adakah Isa bin Maryam, Jesus, Isa, Isus, Isu, Yehoshua, ni bahasa nama-nama dia belaka. Bila dia panggil Tuhan ketika dia berdoa, sewaktu Isa hidup lebih kurang 30 tahun. Dia hidup atas bumi, latar belakang Jerusalem dan Nazareth, Jesus of Nazareth. Dia berdoa, ada disebut dalam Bible pun, Jesus ni berdoa juga. Berdoa, antaranya di Taman Getsemani. Saya sempat pergi Taman Getsemani sewaktu ke Masjidil Aqsa dan ketika menyempurnakan tesis saya dahulu. Tentang tanah Palestin. Di Taman Getsemani dia berdoa. So bila dia berdoa, adakah dia panggil, oh Allah, Allahumma ya Allah? Jawabnya tentu tidak. Sebab Isa bukan Arab, dia Yahudi. Tentu dia bercakap bahasa Yahudi. Kita dah sebut tadi dalam original language, bahasa asal penulisannya Bible, merangkumi New Testament dan Old Testament itu, tak ada Allah. Maka dia kata, ya, Isa tak panggil Allah. Kedua. Ketiga. Di Holy Vatican City, kiblat paling besar bagi awak, Katolik. Katolik maksud dia sejagat. Sejagat Katolik. Mereka sana paus sana, Reverend, Patriarch, Kardinal, Pastor. Bila dia berdoa, dia panggil Allah juga. Tak juga. 3. Keempat, kalau awak Kristian Malaysia ni yang nak guna sangat Allah, walaupun Katolik pun tak guna, Vatican City tak guna, Jesus tak guna, original language pun tak ada Allah. Kalau awak nak guna juga, kalau awak guna juga Allah dalam semayang, tiba-tiba satu hari malahlah semayang guna panggil Allah, nak panggil God, panggil Lord, panggil Master, terpulanglah ikut pada siapa awak ataf, awak rujuk. Isa ke Tuhan ke? Sah tak semayang awak kalau awak tak panggil Allah dalam ritual hari Ahad tu, di church, di gereja, kanisah? Maka dia jawab sah. Saya kata, Tuhan, cuba awak dengar. Original language Allah tak ada. Isa bin Maryam satu insan yang patut awak ikuti pun tak panggil Allah. Holy Vatican City, kiblat paling utama bagi mazhabnya Katolik, pun tak guna Allah. Bahkan kalau awak tak sebut Allah dalam ritual dan sakramen, semayang di gereja itu tak panggil Allah pun, tetap sah semayang awak, tak batal. Habis kenapa awak bersungguh sangat nak guna Allah? Nak hidup konflik dengan Muslim di Malaysia sudah 12 tahun. Isu ni sejak 2009, 2008 lagi. Apa yang saya nak beritahu ibu bapa sekalian? Bila nak kait dengan penafsiran Zamakhsyari tadi, mereka bukan tak ada ilmu. Ada, terutama Yahudi. Tetapi apa dia? Degil hati mereka. Kerah hati mereka. Itu yang bila kita tengok perangai dia dalam program, dalam interfaith, dalam perbincangan, ada ilmu tetapi degil. Maka kita kata, ya Allah, benarnya kalam engkau, ya Allah. Mu sedang tunjuk pada aku perangai Yahudi, perangai Nasrani ini. Waktu kawan saya, satu Kristian Palestin, ada saya upload di Facebook saya pun. Beliau, saya kata aku nak pergi tengok tempat Isa dikatakan disalib. Kami tak percaya tapi tak apa nak tengok. Yang kata turun di baring atas batu yang leper tu, yang sekarang kamu ambil berkat curah air atas batu tu, awak minum, awak sapu, ambil semayang. Aku nak tengok. Maka dia bawa. So dia kata kalau selebih pada ini mu kena tanya orang-orang Yahudi. Dia nak jumpakan saya dengan kawan dia Yahudi, saya nak jumpa. Ada gambar saya upload di Facebook tu. Apa yang saya nak beritahu betulnya Quran ibu apa sekalian. Kita jumpa Nasrani, Al-Quran kata apa dia?
wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara. Orang yang dekat persaudaraan dengan kamu orang Islam, mereka ialah orang Nasrani yang mengatakan inna nasara, we are Christians. Tetapi kamu akan dapati ayat lebih dulu daripada ayat saya baca tadi. La tajidanna asyaddan nas adawatan ladina amanu yahuda wal ladina asyraku. Kamu akan dapati orang keras permusuhan dengan kamu. Muhammad, Muslim, ialah orang yang Yahudi dan orang mensyirik Allah. Bila jumpa Nasrani, lain muamalah kita. Dalam ni pengalaman saya. Jumpa dengan Yahudi, betul Quran kata keras, sombong. Orang Terengganu panggil gong. Gong tak tahu kehala bala tu, gong. Ni nak kata ibu bapa sekalian, ya. Baik. Jadi maknanya nak menunjukkan benar. Itulah kita baca Quran bila tadabbur, bila baca sikit-sikit tafsir begini, menambah iman kita. Subhanallah, benarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Saya bacakan lagi beberapa sekalian. Pukul berapa dah kita? Pukul 12.30 kita habis, ya. Nak berhabis. Satu helai je lagi. Okey, kita berhabiskan. Ya, saya bacakan ibu bapa sekalian. Allah Subhanahu Wa Taala mengulangi kaedah ini dan ayat seperti ini dalam pelbagai kesempatan dan tempat. Ianya telah disebutkan di dalam ayat yang sebelum ini untuk memperhebatkan lagi kecaman terhadap perbuatan mereka yang gemar berbangga-bangga dengan amalan dan martabat datuk nenek mereka zaman dulu. Bahkan bergantung pula dengan kehebatan leluhur zaman silam. Kita pun Allah tegur juga dalam Al-Quran, dalam haji. Apa dia Allah Ta'ala kata? فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ. Bukan ayat tu. Ayat yang apa ni? Mina tu. Bila dah habis di Mina tu. فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Yang Allah tegur kita. Sama perangai Yahudi ni. Arab dulu, bila dia buat kerja haji, habis melontar, habis sempurna haji, dia berkumpul sama-sama kabilah Arab, dia duk cerita keturunan saya sekian, jangan main. Awak keturunan saya Abdul Qadir ni, anak saya tuan tengah main gendang istana di Terengganu, jangan main. Contohnya, nak khabar apa? Mereka berbangga dengan keturunan, sebut keturunan, genealogi, leluhur, nenek moyang. Itu Allah tegur kita. Apa dia? Fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Bila habis sempurna haji, sebutlah Allah. Sebut macam mana ustaz? Kadzikrikum aba'akum. Macam awak sebut tak nenek moyang awak tu. Kan tiap-tiap hari, setiap masa awak berbangga kan dengan kabilah lain tu. Aw ashadda dzikra, atau lebih banyak lagi. Ni Allah Ta'ala tegur orang buat haji. Ni walaupun sejarahnya orang-orang dulu, kabilah Arab berbangga dengan keturunan. Inilah Yahudi begitulah. Berbangga dengan leluhur mereka. Sikap seperti ini adalah amalan orang yang pasif dan lemah. Mereka asyik bernostalgia dengan masa lampau, tetapi mengabaikan perancangan masa hadapan. Saya Yahudi, jangan main-main. Keturunan saya banyak Nabi-Nabi. Dia lupa yang dibunuh orang dia juga bunuh Nabi-Nabi itu. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengulangi firman yang bermaksud, dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu kerjakan, untuk menegaskan tentang adanya pembalasan, adanya hisab. Antara amalan yang disebut dalam hadis Sahihul Bukhari, yang mana kita ni tidak terlibat dengan hisab, tapi ada syarat dia lah. Tak ada berhutang dengan orang, tak ada masalah dengan orang. Itulah bertahajud pada waktu malam. Kerana ada hadis menyebut yuhsyarun nasu fi qa'idin wa'idin yaumal qiyamah wahidin yaumal qiyamah. Dikumpul manusia pada satu tempat. Hari kiamat kelak, tengah-tengah kumpul, ada suara kata, ainal ladzi tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Siapa atas dunia dulu tinggal tempat tidur? Kerana nak semayang tu lah, nak baca Quran, nak berdoa tu lah.
Maka Nabi kata fayaqum, ada yang bangun. Wahum qalilun. Tengok Nabi sebut. Ada hak bangun menyahut saya. Ya saya. Tetapi qalilun, sikit. Tak banyak. Tu nak kata Ayanda Haji Mak Syarif, ya, Abang Najmi, Abang Muhammad Nazri, Muhammad Harisun. Siapa lagi tu nak baca, nak sebut nama-nama, nak ambil berkat ni. Kak Rahimah, Kak Rokiah, Abang Ishaq, Kak Normah, Abang Firdaus, Tarmizi Fazilah, Fatin Husna, semua Zainal, sebagainya ni. Macam mana kita ni agaknya dapat tak sahut? Ainal ladzi tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Nabi kata ada yang menyahut. Wahum qalilun, sikit sangat. Maka kepada mereka ini dikatakan udkhulul jannah bighairi hisab. Awak semua pergi masuk syurga, awak tak terlibat ni hisab ni. Tengok tu. Tengok tu apa sekalian, ya. Dan penelitian amalan. Itulah keadilan mutlak di antara makhluk. Abu Hayyan berkata bahawa frasa seperti yang terungkap dalam ayat ini selalunya disebut selepas penjelasan mengenai perbuatan maksiat. Ini bermakna ia merangkum makna memberi amaran dan ancaman. Ia juga menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak meninggalkan mereka begitu sahaja tanpa membuat pembalasan. Pedoman hidup dan hukum hakam. Apa pedoman kita nak ambil? Apa panduan kita nak ambil di hujung kitab ataupun ayat yang kita nak syarah hari ini? Islam menolak segala bentuk formaliti yang dhaif, upacara yang tidak bermanfaat seperti al-ma'mudiyah, baptism, diperciknya air baptize. Kalau ikut sejarahnya, kononnya Yahya, Nabi Yahya, John pembaptize. John pembaptisan. Yahya konon dia selang kepala Nabi Isa dalam laut Jordan tu, Urdun, sebagai baptis. Tu yang mereka ambil konon percik air baptis. Yang diamalkan oleh kaum Nasrani, Islam tolak dan lain-lain. Islam telah mengisytiharkan secara terang-terangan bahawa dasar yang diamalkan ialah yang bersesuaian dengan fitrah sejati manusia, yang mengakui keesaan Allah, keikhlasan beramal kerana Allah, suka berbudi sederhana di dalam segala urusan. Sebagaimana firman Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tetaplah berpegang kepada agama fitrah Allah yang telah mencipta manusia menurut fitrah pula. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah itu. Itulah agama yang betul lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Semangat agama ini adalah tauhid. Asasnya ialah ikhlas kerana Allah, ikhlas sungguh-sungguh. Inilah mesej dan seruan dakwah semua nabi-nabi. Nabi Muhammad SAW telah memperbaharui seruan dakwah ini. Dakwah atau syariat baginda adalah penyudah yang menyempurnakan segala dakwah dan syariat sahabat baginda dari kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Semua diayah dan seruan ism apa? Komunism. Apa lagi? Ism tak kira lah. Judaism, Hinduism, Sikhism, Buddhism, apa lagi? Mulhidism, mulhid, tak percaya ke Tuhan. Atheism, apa lagi? Apa saja ism, semua diayah dan seruan ism murahan, pembohongan dan impian yang tidak berasaskan kepada hujah dan kenyataan oleh golongan Yahudi dan Nasrani adalah palsu dan salah. Berasaskan 3 hujah yang dikemukakan oleh Al-Quran untuk mengalahkannya. Hujah tersebut firman Allah iaitu wa huwa rabbuna wa rabbukum. Dialah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Kalau Tuhan yang satu, takkan syariat ni berbeza. Maka mari kita tengok hak mana betul syariat ni asli ke tidak, betul ke tidak satu. Dan firmannya lagi, am taquluna inna Ibrahim wa Ismail, atau patukah kamu mengatakan bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu sendiri Yahudi kah, Nasrani kah, dari segi genealogi dan kronologi.
Ayat Quran ada sebut perangai orang Yahudi Nasrani ni nak kata agama dia benar. Dia kata Ibrahim tu Yahudi juga. Sedangkan Yahudi ni adalah nama anak Nabi Yaqub. Yahudi bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Yahudi tu Judah tu panggil Judaism. Yehuda, Yahudi, Judah. Ni cici Ibrahim. Takkan Ibrahim pula jadi Yahudi setelah datangnya 4 lapis kemudian cici dia. Bayangkan. Tapi dia kata apa dia? Ibrahim Yahudi juga. Allah jawab, "Ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan." Ibrahim ni bukan Yahudi. Ibrahim bukan pula Nasrani. Cuba tengok tu ya. Ya. Dan firman Allah, "Waman azzamu mimman katama syahadatan indahu min Allah." Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan, saksi dan bukti telah diberikan Allah kepadanya. Makna Allah berhujah, beritahu pada kita, awak ada buat kerja tak baik. Apa dia? Awak sembunyikan hukum. Awak tukar syariat. Mana? Kami nak tunjuk. Tengok, Quran sebut pada kita 3 hujah siapa Yahudi tu. Siapa Nasrani tu. Bila Allah bersama kita, dah orang-orang Islam ni, benarlah kita tahu dah siapa yang kita nak jumpa tu. Cuma iman kita menyebabkan kadang bila suruh kita lupa. Mereka ini musuh kita. Mereka ini alim, cerdik, pandai tapi kadang-kadang cerdik mempergunakan kita. Guna media. Guna. Maka tidak mustahil lah. Kalau kita baca surat khabar Emirat menziarahi Israel. Kapal terbang Israel mula dibuka lapangan terbang kepada sekutunya. Cuba tengok tu. Ya, Yahudi bin Ishaq bin Yahudi bin Yaqub dulu. Yahudi bin Yaqub, Yaqub bin Ishaq, Ishaq bin Ibrahim. Maknanya dia cici kepada Ibrahim. Pada hakikatnya memang tidak ada orang yang selamat dari hukuman Allah. Khususnya bagi mereka yang hanya sekadar bergantung harap kepada amalan datuk nenek mereka atau orang lain. Atau sekadar mengharapkan syafaat orang soleh tanpa mengikut jejak langkah dan amalan mereka yang baik. Kesejahteraan dan keselamatan hanya boleh diraih dengan amal soleh. Itu pun Allah Subhanahu Wa Taala dah, amal kita bukan penyebab kita ni selamat, tetapi nak menunjukkan kita taat, semata-mata rahmat Allah kepada kita. Ya. Asas amal soleh ialah ikhlas. Payahnya Ayanda Haji Hasanan, Ayanda Haji Mak Syarif Bidin saya. Payahnya beramal dah, tiba-tiba menjadi haba'an mansura, debu yang berterbangan. Kenapa? Tiada syarat penerimaan amal. Dari segi syarat zahir, nampak okey, ambil ismayang, bersih daripada najis. Nampaknya betul, buat dalam waktu. Nampak betul dah. Rupanya ikhlas pula, tak ada syarat zahirnya, batinnya ikhlas kepada Allah. Semayang dipegangnya tasbih, semayang awal subuh. Kenapa awal subuh pegang tasbih? Kerana mertua datang dari Pulau Pinang. Maka dia pun semayang tasbih, zikir. Balik mertuanya tak ada, semayang subuh lewat dia. Usalli fardhu subhi gajahi lillahi ta'ala. Tengok tu. Tengok tu ya, apa sekalian ya. Allah. Rupanya diraih dengan amal soleh. Asas amal soleh ialah ikhlas beribadat kepada Allah. Manakala hakikat ikhlas pula ialah menghindarkan diri daripada berbuat sesuatu untuk tujuan riak. Ya, kalau awak jauh daripada orang, nak tunjuk ke orang, menunjuk-nunjuk kepada orang. Sebab itulah antara ibadat yang boleh menjamin keikhlasan kita kepada Allah, iaitu yang dilakukan pada sepertiga malam. Tak nanti tahajud saja, baca Quran, zikir, berdoa, sujud, memanjangkan sujud, tahajud, ambil Quran, baca. Ini semua sekali bila sebut tengah malam. Saya ulang ya, tengah malam. Dia boleh menjamin keikhlasan. Sebab tak ada siapa kita nak tunjuk. Nak tunjuk siapa? Tak ada. Dan nak cari orang bangun tengah malam, payah ibu bapa sekalian. Ya, kalau boleh bangun tengah malam, ambil Quran, peluk Quran.
Nak cari di mana? Orang yang bangun tengah malam 3 pagi peluk Quran. Oh, payah. Yang banyaknya orang pukul 3 pagi peluk apa tuan-tuan? Dia peluklah apa-apa yang ada. Orang yang tak ada apa-apa, dia peluk Quran. Ini nak beritahu bagaimana bila sebut bangun tengah malam. Salah satu jaminan kepada hilang kita riak. Dia membina ikhlas. Tak semesti jadi ikhlas peringkat awal ni. Tapi dia bina ikhlas. Ada orang saja aku nak bangun tengah malam sembahyang supaya nur kuat muka aku ni. Lama-lama dia jadi ikhlas. Membina. Tu dia panggil bina. Bina ikhlas. Bina ikhlas. Allahu Akbar. Ya. Manakala hakikat ikhlas pula ialah hindarkan diri dari berbuat sesuatu untuk nak tunjuk, riak, tunjuk kepada orang lain. Ayat-ayat di atas menegaskan 2 perkara yang amat penting, iaitu pertama, tanggungjawab individu adalah asas perhitungan dan pembalasan Allah. Inilah dasar yang boleh dibanggakan di dalam syariat Islam. Ia membatalkan adat jahiliah bangsa Arab dan Rom yang membebankan tanggungjawab kesalahan kepada orang yang bukan melakukan jenayah sebenarnya, seperti anak dan isteri. Kena tanggung pula dosa. Ni bukan konsep Islam aja. Kedua, para nabi meskipun mereka pemimpin dan mempunyai kelebihan, namun mereka tetap diganjari berdasarkan amalan dan usaha mereka. Jika nabi pun balasannya begitu, apatah lagi orang yang tidak nabi. Mereka tentu berhadapan dengan kaedah dan mendapat faedah daripada amal yang sama kerana lambang ubudiyah, lambang ketaatan. Ibu bapa sekalian, tamat dah sudah juzuk pertama tafsir Al-Munir kita ini. Banyak kekurangan, banyak kelemahan. Ampun maaf, saya pohon. Kita ada masa sikit lagi. Walaupun 12.30, saya berhajat 12 suku nak minta berhenti awal tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kurang sikit sihat. Kurang sihat sikit Ustaz Wali. Tetapi insya-Allah sampai 12 suku kita buka soalan. Kalau ada soalan, saya baca ya mesej-mesej di sini kalau ada. Mesej-mesej di sini kalau ada. Ya. Ibu apa sekalian, kalau ada apa-apa soalan sambil saya baca juga ya. Kat mana ya tempat nak tengok mesej ni pun tak pandai sungguh saya. Okey, kalau ada. Hari ni ramai jemaah kita ni. Terima kasih Alijah, Kak Aminah, Amir Safirah, Amirul Hafiz, Anis, Asy'ari, Asmah, Azura, Cik Man, Dr. Zakira, Erni, Susana, Ina, Fazilah, Fairu, Faridatul Firdaus, Halimatun, Halizah, Hanizah, Harlina, Hasnah, Hasni, Haziah, Haznan, Hidayah, Haji Ismail, Haji Fuad, Haji Fakurazi, Huzaifah, Ishaq, Isma, Khairul Azhar. Lenovo, nama telefon pada ya, jenis telefonnya Mahmud, Maizurah, Mariah, Martina, Mawar Putih, Mawar, Mazlan, Mak Syarif Biding, Mariamah, Muhammad Sanuri, Muhammad Basri, Muhammad Hatta, Muhammad Nasir, Muhammad Nazri, Musa, Najmi, Najwa, Rahimi, Nedi, Nur Hazimah, Nuraini, Nur Azman, Nur Bibah, Nur Rehan, Nur Hayati, Nur Riyah, Nur Rehan, Nur Rehan, Nur Rini, Nur Lela, Nur Mah, Razi, Rahimah, Razali, Realme, Rina, Ribah, Rizal, Rakiyah, Roslinah, Rosmini, Sami'ah, Sami'ang, Sapiah, Sarah, Siti, Siti Azza, oh jiran saya ya Allah, Siti Nurjana, Siti Saleha, Siti Zahara, Sofaz, Syam, Samsuri, Tarmizi, Umi Kalsum, 2 orang, Wang Juliana, Zafi, Zaid, Zainal, Zaini, Zarina, Ismail. Habis semua dah saya sebut nama di sini. Kalau ada soalan silakan. Kalau tak ada, tak apa. Jangan usaha sampai ada juga. Kalau tak ada, sudahlah. Kalau ada. Ya. Dr. Zakira tanya ya. Saya cuba tengok di sini. Oh, di sini tempat soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya cuba tengok sana. Terima kasih Dr. Zakira. Saya baca sikit di sini. Sekejap ya. Saya tengok dari atas ni. Ya. Okay, saya cuba tengok dari atas ni. Ya.
Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillah. Kak Fazilah Bahari tadi, apa jawab Mr. Vincent sebelum kita respon soalan yang berbagi Dr. Zafira? Apa jawapan Mr. Vincent tadi, Ustaz? Saya beritahu pada Vincent tentang 3 persoalan besar tadi, asas bagaimana wujud Kristian. Jawapan dia tak ada jawapan. Mana tak jawab? Tak ada jawapan ya. Kak Fazilah. Okay, soalan berikutnya. apa makna rahmat Allah yang sebenar-benarnya? Dia pertama nak faham rahmat ni, kita boleh buat satu analogi gini. Satu orang ayah atau mak ni, hari bapa ni, hari ibu pun, dia beranak lahir kita ni payah. Ni analogi ni disebut oleh Syekh Farfur Al-Hasani rahimahullah. Dia lahir kita dengan susah payah, sakit, bertaruh nyawa. Tetapi bila ditanya mak, tak. Mak lahir saya ni siapa betul nak putus nyawa? Betul. Tiba-tiba walaupun saya dahaka ke mak macam ni pun mak masih sudi maafkan saya. Ya. Itu maksud rahmat. Rahmat ni terluar daripada jangkaan kita. Kurniaan Allah itu. Jadi nak katanya, kita dalam rahmat Allah ni ada benda tak kita fikir. Nyawa tu satu benda kita sempat fikir. Ada benda tak fikir. Hatta kita nak turun bala, walaupun kita tak tahu bala nak mendatang, tiba-tiba Allah hilang, Allah angkat, tu dipanggil rahmat. Itu analogi mudah nak faham Abang Nazri ya. Ustaz, bagaimana dengan normalisasi antara negara-negara Arab kini? UAE, Bahrain, mungkin Saudi dalam diam. Dengan Yahudi, Israel, mana asasnya? Abang Cik Mang, saya selalu mengambil satu pendekatan maklumat banyak kita dapat akses, TV ke, Al Jazeera ke, internet ke, capaian alam maya ke. Tetapi kita Muslim selalu letak satu benda tak, panduan Al-Quran sebut, hendaklah kita kaji dulu betul ke tidak. Boleh jadi betul, tetapi taklah seserius seperti digambarkan kah, ataupun spekulasi yang disebut. Tetapi negara-negara yang disebut oleh Abang Cik Mang ni memang menjalin hubungan dengannya Israel atas sebab-sebab awak jaga saya jaga awak. Al-Quran ada sebut pada kita, waddu law tudhinu fayudhinun. Orang kafir ni suka sangat awak berminyak dengannya. Minyak ni tahu tak, bila duduk atas air kita tengok berkilat. Nampak kilat nampak, kadang-kadang nampak, kadang tak nampak, begitulah. Dia suka awak gosok belakang dia pun gosok belakang awak. Okey, sama-sama kita ya. Begitu maksud dia. Ya. Terima kasih Abang Muhammad Bastri. Boleh tak join FB Ustaz? InsyaAllah boleh. Tapi saya ni segan kalau orang masuk Facebook saya. Sebab mengarut-ngarut sangat, saya suka bergurau di situ. Jadi kadang-kadang segang sikit. Abang Mazlan ada masuk tu, dia pun tahulah bergurau sama Ustaz Rashidi ni. Terima kasih Abang Muhammad Basri, insyaAllah. Assalamualaikum Ustaz, apa respon sahabat Kristian Singapura? Beliau tidak jawab soalan kita tadi ya, Abang Samsuri. Apakah tanda-tanda amal soleh yang ikhlas? Apabila hati kita semakin dekat dan tunduk pada Allah. Itu tanda amal kita diterima. Tapi kalau kita beramal, tiba-tiba rasa lebih suci dari orang lain. Apalah dia duduk depan masjid, tak pergi masjid. Aku duduk jauh boleh sampai. Nampak tak? Amal dia beramal. Tetapi jauh dah dengan Allah, timbul subur dalam hatinya. Riak, rasa bersih, rasa orang lain kurang. Jadi tanda amal yang soleh bila kita semakin dekat dengan Allah. Terasa tenteram jiwa kita nak buat kebaikan tu. Ya. Terima kasih Kak Faridatul. Ya, Kak Nolela saya dah jawab tadi juga ya. Ya. Saya pun ada kuliah yang lain kata kita keturunan keturah ya, keturah. No, Ustaz dah clarify. Ya, terima kasih. Maksud saya dalil yang mengatakan keturah itu ada sebut tapi bukan Islam sebut.
Yang sebut dalam Bible. Maknanya kalau dia orang kata kita keturunan keturah, kalau dia kata ada dalil, betul ada dalil, tapi bukan dalam Quran. Kerana kita percaya berkahwin 2 orang saja. Sarah dan juga Hajar. Orang Kristian percaya kahwin 3 orang. Sarah, Hajar dan keturah. Ini keturah ni lah. Hatta Nabi Adam pun, orang Yahudi dengan Nasrani percaya kahwin 2 orang. Kita percaya seorang je kahwin dengan Hawa, bonda Hawa kita. Orang Kristian Yahudi dia percaya berkahwin dengan satu dia orang perempuan nama Lilith. Lilith. Tu orang-orang putih kalau dia buat filem Lilith tu, terus saya teringat. Ni nama wanita yang jahat, pernah berkahwin dengan Adam dulu, yang melahirkan keturunan-keturunan jahat dan iblis. Lilith. Tapi maaf sebut, kalau tanya orang Kristian betul ke tak Adam berkahwin dengan Lilith, dia kata tak ada pun tak tahu. Ni Kristian yang kurang baca kitab dia. Aku kurang baca kitab dia. Lilith. Ya. Bagaimana nak mengubat perasaan sensitif mudah terasa? Barangkali kita kena tengok juga doktor atas perkara apa kita mudah terasa tu. Kadang-kadang sensitif ni membawa kebaikan banyak juga. Saya buat contoh kita bila masuk 40-an ni, saya 44 tahun ni bulan haji, tak tahu kenapa. 2-3 tahun kebelakangan ni masuk 40-an, dia mudah nak menangis. Nak kau dengar cerita-cerita lama. Jumpa sahabat-sahabat lama, Allah terasa saya. Teringat cerita-cerita lama terasa saya. Mungkin dia boleh membentuk kita rasa macam apa dia. Tak ada dah, cikgu-cikgu kita ramai dah mati. Kawan-kawan kita pun, orang tua kita meninggal, kurang kekuatan kita, anak kita pula bergantung pada kita. Dia jadi lemah kita ni nak jolly sangat. Contohnya lah, dia bawa kebaikan. Tapi sensitif yang macam mana tu doktor, barangkali kita kena tengok juga ya. Tetapi paling tidak kita kena ingat gini. Apa saja berlaku atas dunia, kata Sahlul Abdullah Al-Tustari ketika ditanya muridnya. Muridnya tanya apa tujuan Allah cipta dunia dan apa pula tujuan Allah cipta akhirat. Jawab Sahlul Abdullah Al-Tustari, tujuan Allah cipta dunia adalah tempat Allah uji manusia. Sedangkan Allah tujuannya cipta akhirat adalah tempat Allah balas sesiapa yang sabar terima ujian ketika atas dunia dulu. Jadi barangkali kalau kita dapat ingat begitu, kita tak ambil berat sangat lah benda-benda tak apalah nak buat macam mana. Begitu agaknya. Bagaimana kita nak tahu amalan kita seperti yang saya sebut tadi Kak Norehan, kita semakin tunduk pada Allah, semakin takut, semakin bimbang, itu amalan kita terima. Tapi kalau kita rasa kita lebih baik, lebih molek, ni amalan kita barangkali tak diterima Allah, tidak dipandang Allah. Sehingga tidak subur dengan sifat-sifat yang baik pada hati. Ya, selamat hari Bapa. Terima kasih. Alhamdulillah. Apa jawapan guru agama pasal guna Allah tadi? Kak Siti, mereka tak jawab. Bila saya tanya 4 soalan, mereka semua mengakui, ya, dalam Bible tak ada Allah, yakni dalam original language tak ada Allah. Jesus sendiri tak panggil Allah. Holy Vatican City pun tak guna Allah dalam sakramen dan ritual. Termasuklah juga kalau kami tak sebut Allah dalam sembahyang pun memang tak ada masalah, tak batal pun sembahyang. Jadi bila saya jawab begitu, dia mengakui tak ada, tu yang saya tu kata, kenapa kamu suka hidup konflik dengan Muslim dah 12 tahun? Kalau benda ni mudah nak selesai, sumber pun tak ada, Allah pun tak dikenal dalam bahasa kamu lah. Ya, tu dia Kak Siti ya. Mudah-mudahan amin ya Allah. Apakah kita akan sambung jilid kedua? Saya berharap kita sambung, tapi terpulanglah tuan-tuan kepada pihak pengurusan tafakuh kita. Mungkin pihak tafakuh kita akan susung dah sekemahnya jadual untuk kemaslahatan kita, itu saya tak tahu sungguh. Tapi kalau tanya saya bersedialah mudah-mudahan untuk berkongsi dengan ibu bapa sekalian ini menyambung pengajian tafsir kita mudah-mudahan. Kalau tanya saya mahu sambung lagi. Jika soalan ini sesuai, di sini ada orang Kristian mencabar orang Islam, sila tunjukkan kenyataan atau perkataan yang menyatakan Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, mukjizat ni pula Ayanda Haji Fakhur Razi, kita kena faham maksud dia. Mukjizat ini fungsi besar dia ialah pertama nak menunjukkan benarnya Quran. Jadi dalam Quran ni nak katanya mukjizat, tak ada benda tak benar, melainkan semua benar. Kita buat contoh mudah.
Dulu saintis kata dak, bumi yang bergerak, matahari tak bergerak. Tapi Al-Quran kata wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan surah Yasin tu, matahari bergerak mengelilingi bumi. Sekarang betul-betul sungguh. Nak katanya mukjizat, Nabi Muhammad pernah naik ke langit macam Syekh Muzaffar. Nabi Muhammad ni pernah duduk di tengah laut sehingga dalam surah Yunus tu bila Nabi diturunkan wahyu, Allah menggambarkan orang tak dapat hidayah. Sepertilah orang di tengah laut yang bergelora, datang pulaknya mendung dan juga awan bergumpal-gumpal, maka kegelapan di atas kegelapan. Satu orang orientalis bila baca surah Yunus, dia kata, apakah Muhammad ini seorang pelaut? Nelayan ke dia ni? Biasa duduk tengah laut berlayar ke? Sebab dia describe tentang keadaan laut tu seolah-olah dia memang betul pelaut. Walhal Nabi di padang pasir. Ni kita panggil mukjizat. Dan banyak sangat ya benda-benda yang sains membuktikan sekarang. Quran sebut dulu lagi di tangan manusia tak boleh tulis, tak boleh membaca. Dan banyak lagi. Kedua, nak menunjukkan mukjizat, Al-Quran ni fungsinya melemahkan penentangnya. Orang kafir, Al-Quran ada cabar. Antaranya apa dia? Dia kata fa illam taf'alu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Kalau kamu ragu-ragu Quran ni betul ke mukjizat ni, saya tak percayalah. Orang Kristian kata, non-Muslim kata, Islam buat short test. Cuba awak mari ayat macam Quran ni. Buat sikit, tak payah satu surah pun ayat. Tak, dah sampai sekarang tak ada orang boleh buat. Kalau buat pun orang tahu, tak ada mukjizat. Sejarah orang reka Quran, reka wahyu ni lama dah. Musallamatul Kadzab, Aswadul Ansi, ramai reka. Bahkan ada muncul Nabi perempuan palsu pun ada juga dulu. Nak katanya orang naknya jadi Nabi. Menunjukkan apa? Benarnya Islam, benarnya Nabi. Sampai orang nak. Sampai orang nak tiru. Tapi Al-Quran kata, fa'illam tafa'alu. Sekiranya kamu tak boleh buat. Dan Quran buat satu confirmation. Walan taf'alu, memang kamu tak boleh buat. Menunjukkan apa? Bila Quran kata tak boleh buat, cubalah buat. Dan ketiganya paling jelas Al-Quran ni mukjizat. Sampai sekarang masih ada. Satu kitab dihafal dengan mudah seluruh dunia. Ada orang hafal Bible. Ada orang hafal Taurat, tak ada. Ahlul kitab tak hafal Bible. Orang kata dia tak hafal Bible, tidak hafal. Dia hanya hafal ayat-ayat tertentu. Zakir Naik katanya hafal semua kitab. Tidak tuan, hati-hati kita sebut tu. Dia tidak hafal semua. Dia hanya hafal syawahid. Ayat-ayat tertentu. Dalam Buddha, apa ayat dekat sekian. Dia nak tahu orang hafal ni mudah. Macam orang hafal Quran. Panggil Ustaz Idris kita kan, hafal Quran. Ustaz, ayat kedua gini, ayat ketiga apa? Itu baru orang panggil hafal. Sebab lepas ayat ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni, ayat ni. Tapi Bible orang tak hafal gitu. Hafal syawahid. Dalam John 3:16 sebut begini. Dan The Gospel of St. Mark bab 12-29 begini. Tentang crucified for our sin ada 4 gospel sebut. Itu saja. Dia bukan hafal kulit ke kulit macam hafal Quran. Hanya Quran dia hafal begitu. Hanya Quran dia hafal begitu. Terima kasih Indah Haji Fakhur Razi. Dr. Zakir, kalau nak ubat orang lain terlalu sensitif pula bagaimana Datuk? Yang ni saya ingat kita berpakat-pakat lah Dok. Kita kenal masing-masing kita ni, barangkali kita tahu orang ni limit dia begini, orang ni limit dia begitu. Begitulah agaknya. Antara tanda satu orang matang, kata Buya Hamka, panjang ilmu persekolahan dalam hidup, dia mengenal manusia. Orang ni gini, orang ni tak boleh. Orang ni approach dia gini. Ada satu murid saya, dia nak menikah. Nak menikah kebetulannya, tapi menikah juga, sudahnya orang Perak. Mertua dia tu Allah yarham dah, meninggal raya sudah. Bekas pencing askar. Askar dulu tuang. Tanya Ayanda Haji Mat Syarif, tahulah askar bekeng sungguh.
Jadi dia nak approve macam mana? Tanya bini dia lah sekarang. Waktu tu bertunang, waktu tu baru berkasih nak tunang macam mana. Dia kata, ayah saya ni payah, mood dia berubah-ubah. Suara dia kali bercakap biasa pun kuat. Macam mana? Dia suka ni, kalau suka mancing. Suka mancing, suka mokat. Maka saya ingat kawan saya ni waktu pergi ke Perak, Terung, kampung Terung. Pergi ke Perak. Antara dia guna approach dia tu lah. Tak hujan wajib ini. Kalau hujan boleh tahan bubu. Terus jadi menantu. Jadi doktor, barangkali kita kenal gelagak orang, situ kita tahu limit-limit supaya tak tercetulah benda-benda tak selesa itu. Ya. Kak Maizurah, saya tak sempat Kak Maizurah mengajar, tak sempat. Ya, kadang itulah beginilah berceramah gitu je lah mengajar ni tak, saya pun tak pandai sangat mengajar, berceramah pelan-pelan begini sajalah. Terima kasih Kak Maizurah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih ibu bapa sekalian. Panjang umur kita jumpa lagi. Mudah-mudahan selamat berkat. Terima kasih kelas pengajian tafakuh Ustaz Wali, rakan-rakan sekalian. Panjang umur kita sambung lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam.